Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, so hari ni kita habiskan bab cahaya ni memandangkan sebatalkan kelas sains sebab hari ni budak Samta ada cucuk vaksin so nanti minggu depan kita tak ada fizik sebab kelas sains pula dengan budak-budak budak-budak yang ambil subjek sains sahaja. Okey, so hari ni kita cuba habiskan. So, kita tengok soalan nombor 25, Rajah 22.1 menunjukkan dua sinar cahaya yang selari ditujukan kepada sebuah kata cembung yang mempunyai fokus 5 cm. Okey, dia tulis kat situ 5 cm. Okey. So, sekarang ni disuruh lengkapkan rajah sinar di atas untuk menunjukkan lintasan cahaya melalui kanta cembung. Okey. So macam mana kita nak lengkapkan soalan macam ni? Sebab dia kata 5 cm. So kalau dia punya panjang fokus dia 5 cm, korang kena kira daripada tengah-tengah ni 5 cm. So 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Di sinilah sinar cahaya akan bersilang. Okay, kita tengok macam apa maksud bersilang tu. Okay, itu first kali yang korang kena cari. Okay, apa benda yang bersilang tu? Kita tengok. Okay. So, itulah titik fokus dia. Maksudnya, panjang fokus dia bermakna kat sini F. Okay. So, macam mana korang kira tadi? Korang kira daripada tengah-tengah adalah sebanyak 5 cm. Okay. Boleh faham tak macam mana? So, apa yang korang perlu tahu, garisan atas dan garisan bawah, bila dia berkena kanta, dia akan berlaku persilangan. Okey, korang boleh rujuk balik contoh nota yang sebagi. Ni garis tengah ni adalah garis yang biasa. Memang garis yang biasa memang ada. So, garis atas dan bawah ni dia akan bersilang. Okey, boleh faham tak yang pertama ni? Macam mana korang cari panjang fokus tu? Boleh faham? Boleh Okey. Okey, Rajah 22.2 menunjukkan lintasan bagi satu sinar cahaya monokromatik yang melalui prisma kaca. Okey, itu ada sumber cahaya. Lepas tu dia ada lalu prisma kaca yang kat tengah-tengah ni. Lepas tu dia akan bertemu dekat apa skerip putih. Okey. Okey. Sambung. Ingat korang nanti kena labelkan dia garis normal. Masa tu dia susah. Kata cembung L daripada rajah 22.1. So dia pada gambar rajah yang saya lukis tadi. Digunakan untuk menghasilkan sinar cahaya yang selari seperti yang ditunjukkan pada rajah 22.2. Berapakah jarak antara sumber cahaya dengan kanta cembung?
sumber cahaya dengan kanta cembung. Okey. Kita balik pada gambar rajah di atas. Ingat tak tadi jarak yang setanda warna merah ni berapa cm? Sayur dengan udang kering. Berapa cm tadi? Dekat guna 5 cm. Dapat rasa sikit udang kering terus sedap. Dengan telur goreng. Bermakna situlah titik fokus sumber cahaya tadi. Okey. Dia dengan keluarga dia tu walaupun hidup di situ kan dia kata gobbling up the steaming rice. So, berapa cm jawapan dia? Makan dengan lahap tau. 5 cm. The steamy rice and this simple food was very much satisfying. Okey, so soalan seterusnya. Tapi sangat-sangat memuaskan. Nak kira indeks biasan. Okey, macam mana nak kira indeks biasan? Korang kena buat garis normal dahulu. Yang tugas saya untuk ni. Kalau ada big occasion, ada majlis ke macam tu. Okay, tapi masa dia umur 8 tahun, dia cerita keluarga dia pindah ke Singapura. Ni garis normal dia. Masih permulaan dia pindah. Okey, sebesarkan gambar rajah dulu. Berbeza sangat kehidupan dia. Masih lagi duduk dekat bilik sewa. Dia kata huddle in a rented room. Huddle means dia bersesak atau berhimpit. Okey, kita buat garis normal. Okey. So korang kena cari sudut ni. Maknanya lebih suka habis masa kat rumah. Ni sin I, ni sin R. Okey. Berapa nilai sin I? I itu berapa darjah? So 90 darjah tolakkan dengan 30 darjah. Bermakna korang dapat 60 darjah. Untuk R pula 90 darjah tolakkan dengan 55 darjah. So dapat berapa? Tolong kira. Berapa jawapan dia? 35 Proses tu masih lebih susah. Betul ke 35? Sebab dia kena beli, lepas tu bawa balik rumah kan. Tapi walaupun susah dia tak menghentikan usaha Okay. tu. Nak membeli yang terbaik. So next, indeks biasan sama dengan sin I bagikan dengan sin R. Nak bagi korang buat kerja, bodik korang masak sedap-sedap, suruh buat kerja, hantar kerja, ada Farid? So Ada tak mama buat macam tu? sin 60 darjah bagikan dengan sin 35 darjah. Okey, tolong kira dapat berapa? Dapat berapa? Okey, dia cerita ayah dia. Ada cerita ayah dia balik lewat petang, penat dan lapar. Tapi dia makan je. Makanan laut yang dah sejuk, tak ada komplain. 1.50. 1.509 kan? Tapi So 1.51. nasib yang baik tu muncul. Okey. Boleh faham tak cara kira indeks biasan? Tolong ingat cara kira indeks biasan. Boleh faham tak semua? Boleh. Okey, Rajah 23 menunjukkan imej tarikh bagi satu kalender apabila dilihat dengan kanta pembesar. Potong kayu api, bawa balik arah. Nyatakan fenomena yang membolehkan tarikh kalender diperbesarkan. Okey, fenomena apa tu? Tu adalah fenomena pembiasan. Apakah perubahan saiz imej jika kanta pembesar diganti dengan kanta cekung?
Bila diganti dengan kata cekung, saiz akan menjadi lebih kecil. Okey, saiz akan, kalau kanta cembung dia akan menyebabkan imej jadi besar. Kalau kanta cekung dia akan menyebabkan imej menjadi lebih kecil. Okey, tolong ingat sebab itulah apa tu pembesar tu dia guna kanta cembung. Okey, kanta pembesar mempunyai panjang fokus 5 cm dan dibawa dekat dengan surat khabar untuk membaca berita. Jika jarak antara surat khabar dan pusat kanta ialah 2 cm, panjang fokus kalau tak salah F Jarak antara surat khabar dengan pusat kanta tentukan jarak imej. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So 1 per 5 sama dengan 1 per U, 1 per 2 tambah 1 per V. So 1 per 5 tolakkan dengan 1 per 2 sama dengan 1 per V. Okey. 1 per 5 tolak dengan 1 per 2. Korang dapat negatif 3 per 10. Okey. So kena darab silang. So korang akan dapat negatif 3V sama dengan 10. So V sama dengan 10 bahagi negatif 3. So V sama dengan, okey, tolong kira dapat berapa V? Negatif 3.3. Okey, thanks Daniel. Kenapa kita dapat negatif? Apa maksud negatif? Ni bukan matematik. Okey. Negatif bermaksud tolong ingat, kalau kau dapat imej tu negatif, korang akan tahu imej tu bila negatif maksud dia maya. Maksud dia maya. Kalau dapat jawapan negatif, imej dia adalah maya. Kalau jawapan positif, maksudnya imej dia adalah yang maya, lawan dia apa? Apa serupa? Nyata. Nyata. So korang tahu dah rahsia dia negatif dengan positif. Okey. So kita nak kira pembesaran imej yang dihasilkan. Sebab asalnya kan dia dekat rented room. Kan? Lepas tu dia pindah apartment. So kita nampak kat situ yang hidupan dia dah bertukar lebih baik. Tapi masa dia betul-betul baru pindah Singapura memang dia kata life is not improved much. Tak banyak perbezaan pun. Okey. So pembesaran sama dengan V over U. So V dia adalah kita tak abaikan negatif tu. So kita ada 3.33 bahagikan dengan 2. Okey, korang dapat berapa? Tolong kira. Satu poin 665. Okey, kira 1.67 lah. Alright. Okey. Okey, ada apa-apa soalan untuk pengiraan ni?
dekat apartment tu dah ada. Ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Untuk pengiraan ni? 24, Syuhada. Tak ada Tak ada. Apa tu pleasure? Tengok, mesti ada lukisan. Dalam rangka tempat kosong di bawah, lukiskan Raja Sinar untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey, ni nasihat saya untuk korang. Kalau susah sangatlah nak faham lukisan ni, korang hafal. Tapi jangan hafal awal sangat. Hafal dekat-dekat nak pesa. Kalau hafal sekarang, nanti lupa. Okey? Yang paling tepat, lebih tepat daripada itu adalah B. Mencuba resepi baru memberikan dia satu kegembiraan. Okey? 24 B. 25 Sharon. Yeah, so relate. Why is it relate? Siapa nak jawab boleh. Relate means yang terhidup pada dah jadi senang. Okay, last but not least, Aziz, 26. Okey, tengok lintasan cahaya tu macam mana. Awak masuk purpose. Purpose maksudnya apa? Tujuan yang lebih tepat ni tujuan. Okey, kalau korang tanya macam mana boleh kita dapat lukisan macam tu? Yang jadual yang saya bagi sebelum ni. Sebab tu saya kata kena ingat jadual tu. Yang berharga tentang ibunya. Pasal ibu dia je ke? Ibu dia je. Ada jawapan lebih tepat lagi? Anybody? Apa dia? Jawapannya B. To recall how she faced the difficulties in her life. Recall means? Okey, ini imej dia. Kalau korang tengok mana imej dia. Imej dia adalah Maya. Dia tu macam memang dah tak ada cerita dia masak semua kan. Tapi ni imej adalah Maya. Okey. Maya tegak. Kalau A tu macam bukan mak Okey. dia, memori berharga. Okey, 27. Kan? Raja 24.1 dan Raja 24.2 menunjukkan sinar cahaya daripada dua objek yang serupa melalui kanta cembung R dan S. Kedua-dua kanta menghasilkan imej nyata. Ialah titik fokus, F ialah titik fokus bagi setiap kanta. Tak boleh lebih salah, tak boleh lebih separuh. Okey. So, imej berada di belakang. Bermaksud dia adalah nyata. Dia bagi tadi nyata kan. Okey. So soalan dia. Bahayalah. Seelok dia lebih. Dia boleh taruh dapat. Okey, dua-dua kata cembung. Cuma perbezaan nilai U dengan V saja. Dua-dua memberikan imejnya nyata, tetapi besar imej adalah berbeza sebab dia bergantung kepada objek. Kalau kau tengok objek kat sini kecil, dia menghasilkan imej yang lebih besar. Maksudnya objek tu berada antara F dengan F. Titik fokus dengan 2F. Okey. Kat sini dia berada di belakang 2F objek. Maksudnya objek dia lebih besar dan menghasilkan imej yang lebih kecil. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan imej nyata? Okey, imej nyata maksudnya imej yang terbentuk di atas skrin. Apa maksud initially? Okey, korang dah tahu kalau imej tu berada sebelum kanta iaitu belah kiri, dia adalah maya. Kalau imej tu berada sebelah kanan iaitu selepas kanta, kita panggil dia nyata.
Okey, yang ni korang perlu kena faham perbezaan antara nyata dengan maya. Okey. So, berapakah jarak objek untuk objek tersebut membentuk imej yang nyata? Okey, macam mana korang nak tahu imej tu akan menjadi nyata? Okey. Ini korang kena ingat. Ini adalah titik fokus. Okey. Jadi, untuk memastikan korang dapat imej yang nyata, objek tu mestilah berada di belakang F, di belakang titik fokus. Okey. Ingat tak lukisan tadi? Okey, saya cuba back kalau dapat. Telefonnya yang tak stable tu. Pakai internet saya ke internet kau? Internet saya kot. Dengar suara teacher tak? Kalau korang tengok yang tadi, imej berada sebelum titik fokus. Ini selepas titik fokus. Kena pakai internet. Internet awak tak awak punya ke? Takib punya. Tak boleh, tak boleh. Takib punya dia, handphone saya tu kan tak stable. Kena pakai handphone awak. Ada pakai saya punya sekejap lah nanti tukar. Okey. So, kalau berada di antara ruang ini, korang akan dapat imej yang maya. Maksudnya selepas F, sorry. Selepas F, baru dengar ya. okey, barulah korang akan dapat imej yang nyata. Okey. Ini ilmu yang kena kaji dan kena faham macam mana korang nak dapat maya. Kalau dia kata kita nak dapatkan imej yang maya, korang kena letak objek kat sini. Kalau korang nak dapat imej yang nyata, korang kena letak sebelakang F ni untuk dapat imej yang nyata. Okey. So berapakah jarak imej kalau ditanya? Kalau diminta berapakah jarak imej yang dikehendaki, korang tak boleh bagi jawapan yang tepat. Tapi korang boleh bagi jawapan macam ni. Okey. Kan saya dah kata, maksudnya selepas panjang fokus. Maksudnya korang kena bagi tahu jawapan yang macam ni. Kalau korang dah faham, korang mesti boleh ingat jarak objek tu mesti lebih besar daripada panjang fokus untuk menghasilkan imej yang nyata. Okey, dia kata ada satu aktiviti tau. Nama dia Speak Easy. Mungkin next time kita boleh buat kan? Okey, kalau korang tengok di atas ni, soalannya suruh bandingkan jarak objek. Okey, nampak dia bagi point ni. Jarak objek. Okey, jarak imej ada berapa point ni kita tengok. Yang paling mendalam tak tahu rasa apa ni. Okey, dan size imej. Okey, seterusnya dia suruh buat kesimpulan. Kesimpulan antara jarak objek dengan size imej. Bermakna kat sini ada sekurang-kurangnya 4 markah. 1, 2, ke 4. So ada 4 markah sekurang-kurangnya. Okey, macam mana kita nak buat jawapan? Jom tengok. Okey, saya tunjuk gambar rajah. Kita bandingkan. D. I was pushed out of my comfort zone. Saya dipaksa keluar daripada zon keselesaan saya. Ada cakap pasal dia selesa ke apa? Okey. Sekarang kita bandingkan jarak objek. Okey, kalau kau tengok gambar rajah 24.1 dengan 24.2, yang mana lebih ke kiri dia punya jarak objek berbanding dengan F? Yang mana lebih ke kiri? Macam surprise dia cerita lah. Benda tu lah kita nak beritahu kita pun secret kan? Lepas tu wajib pula rupanya orang pun rebut-rebut nak
volunteer. Saya dulu. Yang mana lebih ke kiri? Dia punya jarak objek tu lebih ke kiri. Kalau korang ukur daripada F. Yang mana? Sebab level form pun agak mencabar juga. So tak terkejut lah kalau yang level form 5 pun lebih mencabar lagi. Okey, siapa nak cuba? Yang S. Yang? Nanti kalau putus, masuk balik Yang mana? Okey, perenggan 3. Yang bawah ke yang atas? S. Okey, yang S kan? Okey, macam mana kita nak buat jawapan? Betul, yang Iman bagi tu yang S. Okey, yang S. Okey, kalau Sir suka bagi jawapan lebih besar. Perkataan Sir akan gunakan lebih besar. Sir tak suka guna jawapan yang lebih kecil. Tapi boleh. Sir akan guna jawapan yang lebih besar. So, jarak objek. Nanti saya tunjuk jawapan. Okey, later lah Okey, so bagi Yusri baca dulu 28 Yusri. Perenggan 3. The next activity. Okey, nampak tak jawapan tu? Jarak objek pada rajah 24.2 itu di bawah ni lebih besar daripada rajah 24.1. Silap Ini 24.1. Okey, nampak cara buat jawapan yang pertama. Okey, jom tengok jawapan yang kedua. Okey, sekarang ni dia nak jarak imej. Okey. Daripada F juga belah kanan. Fokus pada gambar rajah belah kanan. Okey, sekarang korang kena fokus pada gambar rajah belah kanan. Okey. Okey. Perenggan 3 tu dia cakap pasal daripada F. Jarak imej yang mana daripada F Jarak imej yang mana lebih panjang daripada F. Pada tulisan dia kata I am more confident. Saya lebih yakin lagi untuk addressing problems or behavior with the community. Darjah 24.1. Yes, 24.1. Belajar dunia. Okay. Nombor 29 Asra. Okey. Ni cara buat jawapan. Ni jawapan untuk standard untuk SPM korang nanti kalau korang tanya Sir, boleh ke saya pakai lebih kecil? Boleh, terbaliklah kan, 21 lebih kecil daripada 24.2. Kalau korang nak pakai lebih kecil, lebih baik semua lebih kecil. Okey. Tapi tak ada masalah, korang nak pakai besar lebih kecil boleh, tapi sesuai dengan rajah mana yang sesuai. Okey, sekarang kita tengok size image. Tidak menilai orang berdasarkan rupa atau kedudukan dia. Okey, size image ni fokus pada yang ini. Jadi, setiap orang yang menghadiri ni akan sedar atau perasan satu perubahan yang ketara bagaimana kita nak melayan orang, nak behave dengan orang, kan? Okay? Tapi ni bukan sebagai saya sebagai pengawas. Okey. Size image yang mana lebih besar? 29 ni agak mudah sebab tadi 27 dah mencabar kan. So soalan yang macam senang tu kena grab lah. Ni senang jawapan ni. Okey. Syafah tak ada. Lebih mana lebih panjang? 24.1 ke 24.2? Doni baca 30. 24.1. 4.1 lebih panjang daripada rajah 24.2. Okey, lebih panjang, lebih besar pun boleh Okey, seterusnya. Ini ayat yang untuk yang ketiga, kesimpulannya, korang bandingkan jarak objek dengan size image. Jarak objek dengan size image. Jarak objek dengan size image. Okay, kalau korang tengok 24.2, jarak objek dia lebih besar. Ada lagi pengalaman
Tapi menggunakan, dia pengalaman. punya Dapat juga pengalaman 24.2 size image ni adalah lebih Lepas tu, kecil. ayat selepas 30 dia kata, Bermaksud ayat tapi, dia adalah tapi sebenarnya atau yang betulnya saya betul-betul lah homesick Okay. di rumah. Fortunately muncullah ada staff yang friendly yang ramah kat situ. So saya belajar bagaimana nak menyesuaikan diri dekat camp. Ya, rasa macam rumah je lah kat situ. Okay. Jawapan Doni tak betul sebab tu dia kata I was pushed out of my comfort zone. dia suruh bandingkan jarak image dengan size image Kalau jarak image lebih, apabila jarak image lebih besar, maka Apa jawapan lain? size Jawapan lain. jarak image ke jarak image semakin bertambah. Cakap pasal fokus positif Ada jawab macam teacher tak? Teacher pilih teacher pilih G sebab kita nak fokus pasal experience. CS nak bandingkan balik. Pasal homesick. Maknanya kita kena tak cakap pasal homesick, kita kena cakap pasal ayat sebelum. Dia suruh bandingkan apa Kita connect ayat ni, kita kena jarak objek dengan ayat size yang image. sama. Okey. Ada So persamaan kalau ayat jarak sebelum objek atau lebih ayat besar, selepas. Ada yang jawab G. okey, tengok ayat Ada, pertama tu. Okay, 30 jawapannya G. 31 ya. Apabila jarak objek lebih besar. Okey, kalau kita tengok 24.2, jarak objek 24.2 lebih besar. Jadi maka jarak image akan menjadi lebih pendek. Okey. Size image akan menjadi lebih pendek. We learn about time management and how to handle stress. Sebab dia kata dia banyak tips yang berguna dalam banyak aspek. So kalau korang tengok image jarak objek bertambah 24.2. Kalau yang ni size image dia akan jadi lebih kecil. Jadi apabila jarak objek lebih besar, maka size image akan menjadi lebih pendek. Okey, ayat yang seterusnya tak wajib. Kalau nak letak boleh letak. Dan korang tahu jarak objek, okey, size image adalah berkadar songsang dengan jarak objek. Okey, ni tak penting tapi kalau korang tengok dia lebih besar, lepas tu jadi lebih pendek, maksudnya dia berkadar songsang. Okey, di sini ada jadi 4 atau 5 markah Setiap satu poin yang seberi itu mewakili satu markah. Jawapan pada dia salah. Okey, jawapan orang lain ada jawab. Okey, ada soalan nak tanya? Cakap pasal tim pendampingan ni adalah satu cara yang menarik nak dapatkan Ada soalan nak tanya tak? Ada. Tak ada. Okey, anda diberi dua kantan cebong K dan L masing-masing menyimpan panjang fokus. Okey. M dan panjang fokus 5 cm dengan 50 cm. Kedua kantar dilaraskan dan membina satu teleskop ringkas pada pelarasan normal. Okey,
Terangkan bagaimana anda menjalankan pembinaan teleskop ringkas. Okey. Macam mana kita nak buat teleskop ringkas? Kalau teleskop ringkas ni kita akan tambah dia punya dua-dua panjang fokus tu kita akan tambah. Okey, nanti korang tengok jawapan saya akan tulis kejap lagi. Buat baru. Macam biasalah tu share lah bu, tak payahlah tu dah jadual tu terus share. Okey, korang tengok dia punya jawapan tu, sinar cahaya dari objek yang jauh difokuskan pada titik fokus kanta L. Okey. Imej yang terbentuk I bertindak sebagai objek bagi kanta K berada pada titik fokus kanta K. Jarak antara L dan K ialah 50 tambah K. Dibagi ni. Imej akhir diperbesarkan maya, songsang dan infinity. Okey, yang ni korang boleh tengok balik dekat teleskop tu. Sebab itulah kalau dia bagi aplikasi kanta salah satunya teleskop, korang kalau boleh korang kena faham ataupun baca balik apa yang dibagi pada penerangan pasal teleskop tu. Ni ada dekat situ juga. Okey. Terutamanya yang ni. Terutamanya ni dapat masuk boleh ke? Dah. Start je lah, pakai bahan biasa lah. Okey, so kita tengok 3 perbezaan antara teleskop dengan mikroskop. Okey, kalau disuruh buat perbezaan, biasakan buat jawapan dalam bentuk jadual. Macam saya nak tunjukkan lepas ni. So, nak tunjukkan perbezaan antara teleskop dengan
mikroskop. Okey, ni caranya kalau nak jawab dalam bentuk jadual. Kalau soalan perbezaan digalakkan jawab dalam bentuk jadual, senang nak bezakan. Okey. Aduh, asyik tertinggal je perkataan. Ni K, image akhir. Okey, ini perbezaan 3 kalau korang bandingkan jawapan ni. Okey, ini lukis ni sebab ni ruang sempit Okey. So dia bandingkan 3 benda kat sini, iaitu kuasa kanta objektif. Okey. Yang kedua dia bandingkan objek, kat mana objek tu, kalau yang satu dekat, satu infinity. Okey, yang seterusnya image akhir, nampak dibandingkan image akhir. Okey, so nak korang baca dan kalau boleh hafal teruslah. Saya bagi masa 1 minit hingga 2 minit untuk korang baca dan hafal terus. Lepas ni kita tengok soalan seterusnya pula. Ada lukisan lagi. Okey, baca dulu. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Rajah 25.1 menunjukkan 2 kanta cembung P dan Q yang digunakan dalam sebuah mikroskop majmuk.
panjang fokus bagi P ialah 10 cm dan bagi Q ialah 50 cm. Okey. Lukiskan satu gambar satu raja sinar dengan menggunakan kanta P dan Q untuk menunjukkan imej akhir yang dibentuk oleh P kecil. Imej air dibentuk oleh bakteria yang diletakkan 15 cm daripada kanta P oleh mikroskop majmuk itu. Gunakan skala 10 cm kepada 1 cm. Okey, yang ni kalau dikata skala tu korang kena pakai pembaris lah guna lukis dengan tepat. Okey, ni mata Okey, kalau dalam gambar rajah betul, kalau korang lukis pada lukisan yang betul, yang ni 5 cm je sebabkan 1 cm mewakili 10. Okey, ini 5 cm saja. Yang ni setengah, 0.5. Okey. Sebab kalau nak lukis 50 cm mana cukup pembaris kan? Okey, ini cara korang akan lukis lah. Kalau dalam SPM, dalam ni, apa ni memang ada dalam nota juga, dalam buku teks pun ada tak salah rasa. So memang
memang salah satu, sebab itulah saya biasa cakap kat korang, bab cahaya ni memang salah satu soalan yang saya tak target sebab kena lukis. Okay, kena lukis dan ingat gambar rajah. Kalau korang ada kelemahan kat situ, sebab tu korang kena fokus topik-topik yang lain. Okay? Sekejap, saya rasa macam saya salah lukis gambar rajah ni. Oh, aduh, yang ni tadi gambar rajah untuk sorry, yang ni tadi gambar rajah untuk 3 perbezaan ni alamak. Okey. Ini gambar rajah untuk teleskop. Okey, itu untuk teleskop Kita tengok 28 pula. Aduh. 28. Sama juga ukuran dia Okey, ni untuk soalan nombor 28. Kalau korang tengok sekali lagi, titik fokus dia kat sini.
dan dia punya objek berada di belakang titik fokus. Bermaksud image dia, orang akan dapat image dia yang dia sebelum kanta P. So nanti dia punya soalan C, dia akan minta jawapan tu. Soalan C, nyatakan ciri-ciri image akhir. Okay. So kat sini image dia, Maya. Okay, ni korang kena hafal lah dekat dalam nota, dalam buku pun ada, nota pun ada, diperbesarkan. Dan Songsang. Okay, untuk soalan B, dia minta tentukan pembesaran yang dihasilkan oleh mikroskop majmuk. Okey. Pembesaran ni korang kena pakai formula Pembesaran punya formula ialah size image akhir bahagikan dengan size objek. Okey, nantilah bila kita dah ada periksa ke apa, kita cuba buat. Sebab, okey, yang ni korang kena ukur Ukur pakai pembaris sebab kita dah ikut ukuran yang diberi kat sini. Okey. So kita dapat ukuran yang tepat, barulah kita boleh dapat jawapan yang dikehendaki. Okey, tak apa, yang ni korang just tengok dululah macam mana dia lukis Nanti kalau saya ada masa lagi, kita buat ukuran yang betul-betul punya. Okey, kat sini susahlah, nanti kalau kita jumpa buat kelas semuka, kita akan buat ukuran yang betul punya. Okey. So dah selesai, tengok nombor 29. Okey, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menentukan panjang fokus kanta cembung. Susunan radar ditunjukkan dalam rajah 26.1. Kanta dilaraskan supaya berada pada jarak U 20 cm dari objek iaitu skrin dawai bersilang. Skrin putih dilaraskan supaya imej tajam dibentuk. Tajam tu maksudnya imej yang jelas Jarak antara kanta dengan skrin diukur dan dicatatkan. Eksperimen diulang U 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm. Jarak V yang berkenaan ditunjukkan dalam rajah 26.2, 26.3, 26.4 dan rajah 26.5. So apa yang kita ubah kat sini? Kalau korang tengok kat sini, apa yang kita ubah ialah jarak objek. Dimanipulasi, maksudnya jarak objek, iaitu U. Apa yang kita kekalkan? Kalau kita tengok kanta dilaraskan supaya berada pada jarak dari objek dan skrin dawai bersilang. Skrin putih dilaraskan supaya imej tajam dibentuk. Okay. So, imej ni dia bergantung kepada jarak objek. So, dia bergerak balas. So, jarak imej iaitu V. So, pemboleh ubah dimalahkan ialah panjang fokus. Iaitu panjang fokus kanta. Okey. Okey, tuliskan jawapan anda dalam ruang kosong yang diberi dalam darjah berkenaan. Gunakan nilai U dan V. Hitungkan pembesaran MBU dan jadualkan nilai U, V dan M. Okey, kita kena buat table lagi.
Okay, nanti tolong kira sama-sama dengan Sir. Tengok bukti objek di kota besar negeri, bukti sultan. Nanti bukan sultan. Sultan lah. Tak ada orang besar masuk dalam tu, mereka tulis. Okey. Okey, Afiq Aiman. Tolong 20 bahagi, bukan, 21.2 bahagi 20 dapat berapa, Afiq Aiman? Aman. 21 bagi 2 kan? 21.2 bahagi 20. Oh. Bagi 20 Sir. Yes, bagi 20. 1.06. Okey, 1.06. Okey, Asha Amalin 17.4 bagi 25. 0.6, 0.7. Okey, 0.7. Dia Ilman 15.4 bahagi 30. Dia 15.4 bagi 30 berapa? 0.51. Okay. Farisya 14.8 bahagi 40. .37. Okey. Macam mana korang buat jawapan? Kalau yang ni tak ada tempat perpuluhan, semua tak ada tempat perpuluhan. Kalau yang ni ada satu tempat perpuluhan, semua satu tempat perpuluhan. Kalau yang ni ada dua tempat perpuluhan, semua kena dua tempat perpuluhan sebab jawapan kena konsisten. Okey? Okey, lepas tu dia akan suruh korang plot graf. Okey. Ini selakarkan jala ya. Okey, sebenarnya kena plot ni pada kertas graf. Okey. So, macam mana dia nak kira yang pertama, dia nak kira kecerunan. So, kita kena pilih dua titik pada graf tu. Okay, korang boleh guna titik baru ataupun korang boleh guna titik yang sedia ada.
Okey, saya nak guna yang ni titik ni salah patut kat sini Okey, sebagai koordinat ni 1.06 21.2 0.37 14.8. Okey, kalau kita guna formula keturunan yang biasalah. Okey, Iman, tolong kirakan Iman. Dapat berapa? Yang keturunan tu Esa. Ya, keturunan tu. Sembilan 9.28. Okey, 9.28. Okey. cm sebab tu unit cm Okey. Lepas tu dia minta pintasan y kalau okey. Pintasan y ni kat sini lah. Okey, sebab tu kena buat graf. Kalau pada graf korang akan dapat pintasan y tepat 10. Okey, 10 cm. Okey. Tu korang akan dapat jawapan tepat. Okey, seterusnya tentukan panjang fokus kanta. So, hubungan antara VM dan panjang fokus. Okey, kita kena guna formula yang diberi ni. V sama dengan MF tambah F. Kena guna formula yang diberi. Kalau tidak tak boleh, salah lah. Okay, so kalau disuruh kira panjang fokus, V dia. Okay, saya keluarkan F tu dulu. Jadi M tambah 1. Okay, so V dia. Kita boleh ambil salah satu nilai. Okay, kita ambil yang ni lah. Okay, V dia nilai ni 10 ni. Okay, 10 F 9.28 tambah 1. Sekejap, macam salah je sekejap.
Macam mana dia punya V eh? (9.28) M dia 9.28, okey. Ke tak boleh guna formula tu? Sekejap. Kena ambil salah satu nilai yang berada di sini. Kalau saya ambil V sama dengan 10, M dia berapa? Kosong pula. Okey, kalau saya ambil yang ni. Ni V. M dia 0.37. V dia 14.8. 14.8 bahagi 0.37. 10. Okey, sepatutnya kita kena guna nilai yang ada di atas ni eh. V tu. Okey. Sepatutnya. Okey, tak apa, nanti saya terangkan pula untuk jawab soalan ni. Sebab kita tak ada graf yang tepat kat sini eh, sebab saya kena lukis macam ni. Nanti saya akan terangkan untuk E ni. Saya tinggalkan dulu ya. Okey. Nombor 30. Menunjukkan satu cermin cembung dilekatkan pada cermin satah bagi sebuah kereta. Okey, apakah kegunaan cermin cembung yang ditambahkan pada cermin satah? Okey, kalau kita tengok kat side mirror kereta motor kan. So, untuk memberikan penglihatan yang lebih luas. Okey. Supaya kalau kita nak belok kanan ke kiri, kita akan nampak kereta pada jarak yang lebih jauh dengan lebih jelas. Okey. Namakah fenomena yang menyebabkan pantulan imej? So, fenomena yang menyebabkan pantulan imej adalah fenomena pantulan. Okey. Imej yang terbentuk pad adalah tegak dan diperkecilkan. Nyatakan satu ciri lain bagi imej itu, maya. Okey. So, nak lengkapkan lagi, tengok. Saya dah cakap soalan macam ni banyak gambar rajah. So, siapa yang lemah sikit bab soalan gambar rajah ni, itulah dia. Okey. Okey, tu gambar rajah dia. Nanti korang cuba tengok balik nota. Okey, soalan seterusnya. Kalau kisah lagi. Rajah 28.1 dan 28.2 menunjukkan sinar cahaya yang selari merambat terhadap cermin cekung G dan H. C ialah pusat lengkungan, CO ialah jejari lengkungan, F ialah titik fokus, FO ialah panjang fokus bagi cermin. Okey, ini dia.
Okay, apakah yang dimaksudkan dengan titik fokus? Okay, apa itu titik fokus? Okay, titik menumpu bagi sinar tuju yang selari. Untuk B pula, dengan menggunakan Raja 28 dengan 28.2, 28.1, bandingkan lengkungan bagi cermin G dan H dan kesan di atas sinar pantulan. Nyatakan hubungan antara lengkungan cermin dan panjang fokus. Okey, soalan-soalan bandingkan macam yang tadi kita ada buat, soalan bandingkan yang gambar Raja atas dan bawah, tu yang penting. Yang ni sebab kalau soalan bandingkan ni, korang merujuk pada gambar Raja. Tu yang senang korang nak dapat markah. Okey. So kalau ikutkan kat sini dia suruh bandingkan lengkungan bagi cermin G dan H, kesan di atas sinar pantulan. Nyatakan hubungan antara lengkungan cermin dan panjang fokus. Okey, kalau korang tengok gambar Raja, jawapan dia macam ni . Yang pertama H tu lebih lengkung. Okay, lebih lengkung daripada G. Okay, yang kedua, sinar cahaya yang selari memantul dan menumpu pada F. Okay, yang ketiga, kejap lagi korang nampak jawapan . Panjang fokus G lebih panjang. Dan yang keempat, lengkungan semakin bertambah panjang fokus semakin berkurang. Okey, dia ada berbeza lengkungan kalau korang tengok gambar Raja tu. Okey, ni jawapan dia, nanti korang boleh baca balik. Okey. So, ni diagram 28.3 dengan 28.4. Okey. Ada lukisan lagi ke kena lukis? Okey, C. Raja 28.3 menunjukkan cermin melengkung bagi pemandu untuk melihat sudut buta untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Nyatakan jenis cermin melengkung yang digunakan ini ada, kalau tak salah saya dekat Jalan Kenanga siapa lalu kat Bucu yang ujung tu. Okey. So, yang pertama tu adalah cermin cembung. Okey, yang kedua tu adalah cermin cekung. Cermin cembung ni dia untuk melihat objek yang jauh. Kalau cermin cekung ni objek yang dekat . Okey, seterusnya Raja 28.5 menunjukkan satu mentol pada satu titik bagi sebuah cermin melengkung. Di manakah akan anda meletakkan mentol itu untuk menghasilkan sinar cahaya yang selari? Jika mentol diletakkan pada pusat lengkungan cermin melengkung, satu imej terbentuk. Nyatakan satu ciri imej itu. Cirinya ialah
sama ada nyata, songsang, ataupun sama saiz. Sama saiz dengan objek sama saiz ni maksudnya sama saiz dengan objek. Okey. Last kali soalan nombor 32. Okey, dalam nyata dengan dalam ketara. Okey. So, macam mana dia lukis tu? Banyak betul lukisan hari ni. Okey, itu contoh cahaya tu. Yang garis hitam tadi garis normal Garis hitam tadi garis normal Okey. Terangkan mengapa cahaya mengikuti lintasan dalam A1. Kenapa? Okey, jom tengok jawapan. Okey, cahaya dibiaskan apabila merambat ke medium yang berbeza. Okey, sebab dia kalau kau tengok dalam ketara, konsep dalam ketara dengan dalam nyata ni, sebab cahaya tu adalah daripada medium yang kurang tumpat iaitu udara ke medium yang lebih tumpat iaitu air. So hal laju cahaya akan berubah. Bermakna hal laju cahaya tu akan berkurang apabila dia masuk ke dalam air iaitu medium yang lebih tumpat. Ingat hal laju cahaya akan berkurang apabila dia masuk ke dalam medium yang lebih tumpat. Okey. So seorang penyelam dapat melihat seekor udang kara yang tersembunyi di belakang seketul batu dalam air seperti yang ditunjukkan dalam darjah 29.2. Macam mana dia dapat tengok? Okey, ini garis normal. Okey, yang ni lintasan cahaya. So dia akan nampak image tu berada di atas. Lobster ni nampak ke atas. Tapi ni image dia boleh nampak disebabkan cahaya. Okey. So Okey, berdasarkan gambar rajah yang korang tengok ni, fenomena apa tu? Fenomena di mana sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Fenomena apa? Sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Fenomena apa? Siapa boleh teka? Pantulan penuh. Yes, pantulan dalam penuh. Okey. Sebab tu dia boleh nampak.
Okay, so ciri-ciri pantulan dalam penuh. Okay, seulang sekali lagi. Cahaya dia akan merambat dari, yang pertama, cahaya dia akan merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Yang kedua, cahaya sudut tuju, nilai dia adalah lebih besar daripada sudut genting. Ingat, sudut genting adalah sudut genting bagi medium tersebut yang memang akan diberi dalam setiap soalan. Kalau kita dapat sudut tuju tu, nilai sudut tuju lebih besar daripada sudut genting yang diberi oleh untuk medium tu, jadi berlakulah pantulan dalam penuh. Okey, habislah soalan cahaya. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sir, Ya Daniel? nanti ada buat kelas bersemuka ke? Kita tunggu korang semua dapat 2 dos dulu. Korang dos kedua bila 18. 18 Okey, dia pertama kena boleh buat tuition ni pertama bila dah fasa 4. Tak tahulah kalau ada berubah ke tidak bila tu. Kalau dia berubah jadi fasa 3 maksudnya kena buka cepat mungkin lah. Okey. Sebab kita masih kat fasa 2 Selangor ni. Yang pertama kena fasa 4 syarat. Yang kedua anak murid pun dah dapat complete dose. Okey, yang tu yang kedua. Okey, cahaya ni susah sikit. Kalau korang tengok tadi saya tahu kenapa korang mesti mengharapkan siapa yang nak tak berapa nak faham mesti dia nak buat kelas muka. Tak apa. Nanti bila kita dapat kelas bersemuka, kita akan buat balik lukisan tu. Kita lukis pada whiteboard, kita sama-sama lukis kat depan kan. So kita tunggulah apa lagi pengumuman dari kerajaan. So memang tak dapat kebenaran lagi untuk buka. Sekolah korang kena tunggu Selangor berada pada fasa 4. So korang jangan risau. Kalau boleh buka memang akan buka kelas form 4 dulu iaitu korang dan form 5 dulu. Yang lain hold dulu. Tapi macam yang lepas juga saya akan buat dua ses masih ada online. Mungkin ada setengah-setengah orang dia takut nak datang ke apa kan. Masih ada online juga saya buat dengan saya buat kelas bersemuka. Siapa yang dekat tu better datang lah kan. Okay. Tak apa, kita nanti dah nak mula kelas saya akan cerita nanti pasal SOP semua. Korang pun akan sekolah sepatutnya sampai fasa 4 tau. Cikgu dia cakap apa-apa untuk korang?